undang-undang tertentu yang responsible for this. Misalnya Bandaraya and then Majlis Daerah, they actually responsible to catch all the stress and provide pounds for them, treatment and look after for them. Jadi kerana saya rasa kesentuhan lack of finance and so forth or expertise, I recommend for the government that this DBKK maupun majlis-majlis perbendaharaan, majlis daerah, you work together, we work together with NGO yang berdaftar, seperti Persatuan Kebajikan Haiwan Sabah, or they call it ACT, Animal Concern Team Sabah. Dan saya harap dengan membantu supaya menangani all this problem of stress yang ada di Sabah ni. Jadi sebagai doktor veteriner, sometimes people call us doktor haiwan, tapi dulu selalu kami dipanggil doktor binatang lah. Saya berharap kerajaan akan bertindak positif terhadap cadangan ini. Bagi saya, ini adalah satu kegiatan yang membuat situasi win-win bagi pihak kerajaan dan NGO berdaftar. Lastly, because I cannot, Tuan Speaker, this is about religion. Religion. Saya sudah membawa isu pengislaman orang-orang Kristian di Pitas di Dewan Yang Mulia ini, di mana ada unsur-unsur yang tidak betul. Kes ini tersebar dalam surat kabar di mana mereka berkata mereka tertipu. Saya diberi jawapan oleh Yang Amat Kota Menteri yang memuaskan bahawa pengislaman adalah satu kehendak dan kerelaan individu itu sendiri. Yang Amat Berhormat juga mengatakan ia adalah bersesuaian dengan roh Islam dan semangat Islam yang dengan tegas menyatakan bahawa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang Amat Berhormat adalah juga berkata bahawa pengislaman itu dilaksanakan oleh agensi agama yang bertanggungjawab dengan pengislaman atau oleh mana-mana pertubuhan atau orang yang melaksanakan pengislaman di negeri ini. Tuan Speaker, Seksyen 69 Enactment Majlis Ugama Islam adalah jelas bahawa individu yang lebih daripada 18 tahun saja yang boleh diislamkan. Yang kurang daripada 18 tahun, perlu kebenaran sebenarnya dari ibu bapa atau penjaga, guidance mereka. Bagaimanakah, Tuan Speaker, gadis seperti yang 16 tahun boleh memeluk agama Islam tanpa kebenaran daripada ibu bapa beliau? I think we leave it as it is because it's a police case. Murid tersebut bersekolah di SMK Kilarut dan tinggal di asrama. Saya ada meminta penjelasan, adakah warden asrama setaraf guidance, tetapi soalan saya tidak dapat dijawab oleh kerajaan. Saya meminta kerajaan menganggap kes ini sebagai kes yang serius dan yang harus tidak berlaku. Sekarang ramai ibu bapa beragama Kristian khawatir yang anak-anak mereka, terutama sekali yang tinggal di asrama, akan dipengaruhi oleh individu tertentu, termasuk warden maupun guru mereka untuk memeluk agama Islam. Perkara berarti ini boleh undermine, Tuan Speaker, perpaduan di kalangan masyarakat majmuk di Sabah. Tuan Speaker, Datuk Speaker dan yang juga yang berhormat usukan ada mengatakan dalam blog beliau bahawa agama bukanlah masalah di Sabah. Beliau menerangkan kedudukan yang damai dan harmoni di antara kaum di Sabah yang berbilang agama. Saya setuju dengan beliau. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa satu jaminan atau garanti kerajaan Malaysia kepada orang asal Sabah ialah agama adalah bebas di Sabah. Freedom of religion di Sabah. Dan dengan jaminan tersebut, mereka pun berikrah menyokong Malaysia. Jaminan tersebut diukir di atas batu sumpah. Tuan Speaker, Sabah ini adalah negara yang unik sekali. Kalau sebut konsep satu Malaysia, kita lebih daripada satu Malaysia. Ramai keluarga mempunyai ahli-ahli yang berbilang kaum, berbilang agama, tinggal di bawah satu bumbung. Yang Hormat Kepayan, minta penjelasan. Oleh kerana Yang Hormat Kepayan pada sentuh soal isu agama ini, saya rasa Tuan Speaker ini adalah satu kes yang very isolated case lah. Saya setuju kita di Sabah ini memang lebih kepada mementingkan soal keharmonian kaum beragama. Saya sendiri, Tuan Speaker, 50% daripada saya punya family masih Kristian, tidak ada masalah. Saya ada darah kedasan, darah dusun, tidak masalah. Kita berhidup damai. Tetapi barangkali kes ini sudah pun disiasat. Dan saya minta kepada Yang Berhormat Kepayan dan juga semua yang berhormat agar tidak terlalu mensensasikan isu ini. Itu saya minta. Yang Hormat Kepayan. Jadi Yang Hormat Kepayan. Ya,
Yang Bapak Menteri. Lebih kepada barangkali elok juga saya update mengenai kes yang kononnya ada pengislaman seorang pelajar di SMK Kenarut. Siasatan telah dibuat dan akhirnya keluarga itu sendiri mengakui bahawa tidak ada sebarang paksaan oleh mana-mana. Dia buat atas kehendaknya sendiri. Walaupun tapi saya setuju oleh kerana dia still a minor, dia belum dapat kebenaran daripada daripada ibu bapa dan sebagainya. But the fact is nobody force her to become a Muslim. That is the fact. Dan ini diakui sendiri dan diumum oleh Presiden APCO. Kalau kita baca surat khabar tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya Menteri. Jadi kita lihat saja Tuan Speaker, obituary ya, kalau ada orang mati dalam newspaper ni, ramai juga keluarga di Penampang yang mempunyai ahli keluarga yang sudah memeluk agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Pakcik Esto, apa pun ada. Tuan Speaker, saya dilahir di Tawau dan membesar di Penampang, Papar, Beaufort dan Selangor. Saya bangga dengan hidup saya bersama-sama masyarakat berbilang kaum dan agama. Semasa saya bertugas di Jabatan Penerangan pada tahun 1975, saya ada membuat liputan Majlis Pengislaman di Ranau. Saya tahu yang memeluk agama Islam ketika itu adalah mereka yang kafir, tidak ada agama. Apabila saya mendengar dan diberitahu mengenai pengislaman melibatkan umat Kristian, terutama sekali di Uluru, di kampung Jangan Nabawan, saya di Pitas, saya yang miskin, saya pun juga merasa tidak senang hati. Saya mendengar mereka diberi duit untuk berbuat demikian. Hormat, coba golong. Tuan Speaker, kerajaan harus faham bahwa umat Kristian tidak juga senang dengan isu-isu Allah yang tidak boleh digunakan dalam Herod. Bible Alkitab yang digunakan oleh umat Kristian Sabah di Malaya pun tidak boleh digunakan. Isu membakar Bible. Sekarang kita mendengar umat Kristian dipengaruhi dengan cara-cara tertentu untuk memeluk agama Islam. Saya masih ingat lagi apa yang dikatakan oleh Al-Ilham Tun Mustafa pada tahun 1975. Kalau usir kucing ke sudut, ia akan menerkam. Saya berharap kerajaan akan menjalankan selidiknya sendiri dan jika dapati benar pengislaman secara tidak betul, maka ia harus mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya berharap kerajaan Sabah seperti kerajaan Sarawak akan lebih mementingkan kedamaian dan keharmonian yang kita fahami sejak tahun 1963. Saya meminta supaya kerajaan memahami perasaan umat Kristian di Sabah dan mengambil tindakan demi kebaikan kita semua. Saya merayu, Tuan Speaker, kita sama-sama berganding bahu dalam suasana damai dan harmoni untuk membangunkan Sabah yang kita cintai ini. Bukan senang mentadbir negara Sabah yang besar ini, yang mempunyai masyarakat majmuk, berbilang bangsa dan agama. Di sinilah teruji kaliber pemimpin kita. At this juncture, I would like to congratulate Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang prihatin dalam hal ini dan mahu melihat rakyat Sabah hidup damai dan harmoni. We are facing external threat nowadays, Tuan Speaker, and I think time for us to be united. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Sokau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahas ucapan